Pengurusan yang baik adalah dengan mentadbir setiap langkah mengikut keutamaan dan persediaan yang baik. Islam memberi garis panduan pengendalian agar pengurus dan orang bawahan mampu untuk melaksanakan tugasan dengan penuh dedikasi dan sistematik. Kebanyakan sarjana pengurusan bersepakat bahawa elemen pengurusan melibatkan persoalan perancangan penyusunan iaitu perorganisasian, pengarah dan pengawalan. Ianya merupakan tentang pekerjaan yang perlu dilakukan oleh seorang pengurus. Ianya juga dikenali sebagai fungsi-fungsi pengurusan atau proses kerja pengurusan. Islam tidak melarang umatnya untuk menggunakan sebarang teori selagi teori-teori tersebut tidak bertentangan dengan nas-nas yang sahih dan jelas dalam syariat Islam. Malahan, terdapat banyak perkara dalam pengurusan konvensional yang bersamaan dengan apa yang telah digariskan dalam pengurusan Islam. Begitu juga dengan perbezaan atau perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam dan sukar disatukan antara kedua-dua bentuk pengurusan tersebut. Okey, dalam video ni akan dibincangkan tentang asas pengendalian pengurusan Islam supaya boleh difahami secara menyeluruh. Islam merupakan satu agama yang syumul dan lengkap, merangkumi seluruhnya. Pengurusan atau pentadbiran merupakan salah satu aspek yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Ia merupakan sebahagian daripada sistem masyarakat. Maksudnya kat sini Islam menentukan matlamat hidup dan hubungan dengan manusia dengan Allah, manusia dengan masyarakat dan juga hubungan manusia dengan alam. Semuanya termasuk di dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengurusan hanya sebahagian daripada lingkungan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud katakanlah sesungguhnya sembahyangku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 162. Apa yang boleh kita rumuskan, definisi pengurusan ialah sebagai kemahiran dalam perancangan dan pelaksanaan untuk mencapai sesuatu matlamat. Okay, menurut Haji Daud 1994, proses pengendalian pengurusan mempunyai 4 peringkat pengurusan iaitu yang terdiri daripada perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan juga pengawasan. Yang pertama sekali, mari kita lihat tentang planning ataupun perancangan. Perancangan ialah proses untuk mengkaji dan memilih aspek dan perkara yang pelbagai sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Pilihan yang terbaik diperlukan adalah untuk mencapai matlamat dalam masa tertentu mengikut keupayaan, suasana dan juga keadaan tertentu. Okey, menurut Azman Cik Umar, pendapat beliau, bagi tujuan akademik, perancangan ditakrifkan sebagai satu proses menentukan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi-strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalaman organisasi dan juga persekitaran luaran yang akan mempengaruhi kehidupan sesebuah organisasi untuk mencapai objektif. Perancangan yang baik ialah keupayaan sumber manusia dan sumber alam sebaik mungkin. Cara melaksanakannya adalah dengan mengadakan carta organisasi dan pembahagian tanggungjawab dan juga tugas. Pembahagian ataupun penyusunan pengurusan itu mengandungi 2 bahagian utama yang iaitu membuat dasar ataupun menjadi penasihat kepada pihak berkuasa dan tanggungjawab yang dirancang oleh pihak majikan atau perintah. Perancangan mempunyai kepentingannya yang tersendiri
Ia juga boleh membolehkan pihak pengurusan membuat garis panduan dan jadual kerja untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kebajikan sosial. Ia menentukan tempoh dalam setahun, 2 tahun dan sebagainya lah. Perancangan ini merupakan langkah pentadbiran dan pengurusan yang pertama yang perlu dilakukan. Perancangan pengurusan Islam melalui prinsip yang tersendiri. Dia ada prinsip tersendiri, iaitu yang dia ada 3. Yang pertama, kajian penyelidikan dengan pakar dan juga syura. Okey, prinsip yang disebutkan tadi perlu dipatuhi agar semua perancangan dalam pengurusan berkaitan dengan semua hal kehidupan umat Islam tidak dibuat secara tergesa-gesa ataupun sembrono. Hal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Kepentingan perancangan sesebuah pengurusan dapat disimpulkan yang mana dapat menilai semula prestasi rancangan sedia ada, yang mana perancangan organisasi amat penting kerana ia dapat menyediakan satu landasan organisasi bergerak. Melalui rancangan-rancangan yang tersedia, yang sedia ada, semua ahli perlu tahu apa yang mereka perlu sumbangkan bagi menjayakan sesuatu organisasi itu. Seterusnya, menghasilkan perancangan tindakan bagi membuat keputusan. Okey, perancangan ini juga menghasilkan rancangan tindakan bagi pihak pengurusan untuk membuat keputusan dan pilihan. Hal ini penting, hal ini sangat penting dalam organisasi. Perancangan yang tidak tepat akan mengakibatkan wujudnya arah haluan yang tidak betul dalam organisasi. Menangani era globalisasi dan persaingan. Okey, kepentingan ini lebih dirasai oleh pengurus dalam menangani era globalisasi. Kerana era globalisasi menjadikan pasaran semakin terbuka dengan persaingan yang amat sengit dan hebat. Syarikat multinasional dan generasi dunia berlumba-lumba membuka dan meluaskan pasaran masing-masing di seluruh dunia. Sebagai contoh, McDonald, KFC, Sandabi dan pelbagai dan sebagainya lah. Persaingan sebegini menjadikan perancangan sebagai satu kemestian. Okey, seterusnya mengelakkan pengulangan tugas dan kecelaruan. Okey, perancangan juga dapat mengelak daripada berlakunya kerja yang sama berulang kali, mengelakkan keputusan yang bercelaru dan kurang penting dalam menghadapi penggolakan persekitaran yang sentiasa berubah. Perancangan akan memaksa pengurus sentiasa melihat ke hadapan, menjangka perubahan, mengambil kira akibat daripada perubahan ini dan membuat tindak balas yang sesuai. Okay, sebagai contoh, saya nak bagi contoh kat sini ialah contoh Nabi Muhammad SAW, iaitu kita melihat pada peristiwa hijrah Nabi, yang mana merupakan satu episod yang penting dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah dapat memerintahkan sekalian malaikat membawa Nabi Muhammad SAW dari Mekah terus sampai ke Madinah tanpa perlu bersusah payah. Namun peristiwa hijrah tidak berlaku sebegitu. Nabi Muhammad SAW mempunyai pelbagai strategi dan perancangan tertentu. Antaranya, mari kita lihat. Yang pertama, baginda meminta Sayyidina Ali menggantikan baginda di tempat tidur. Keluar dari rumah, seterusnya dia keluar dari rumah pada waktu tengah hari yang sangat terik, iaitu perkara yang orang lain tidak buat untuk bermusafir di padang pasir ketika itu. Okey, seterusnya baginda memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai rakan dalam hijrah untuk ke Madinah, dan juga memilih jalan lain ke Madinah yang lebih jauh, dan jalan tersebut bukan jalan yang selalu digunakan oleh orang lain.
Seterusnya baginda melantik Abdullah bin Uraiqat bukan Islam sebagai juru pandu arah. Seterusnya Asma bin Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar sebagai penyampai maklumat dan menyediakan bekalan makanan ketika bersembunyi di Gua Thur. Manakala Amir bin Fuhairah menjadi individu yang memadamkan jejak baginda dan juga Saidina Abu Bakar menjadi orang biasa sepanjang perjalanan, sedangkan Nabi Muhammad SAW dan juga Saidina Abu Bakar sudah dikenali ramai. Ya, baginda juga telah membina masjid di Quba sebelum memasuki bandar Madinah dan juga membuka pasar untuk umat Islam. Itu adalah strategi-strategi yang kita boleh ambil contoh bagi perancangan. Okey, seterusnya kita pergi pada pengorganisasian ataupun penyusunan. Islam telah menyediakan panduan untuk manusia itu hidup dalam keadaan terurus tanpa menyimpang dari landasan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Maka Islam memerlukan satu kelompok ataupun segolongan dari umatnya untuk memacu manusia agar terus lurus mengikut jalan kebenaran dan menyediakan satu suasana yang dapat mempertingkatkan kualiti ummah sebagai contoh umat yang terbaik yang boleh dijadikan panduan dan ikutan ramai. Kerana itu Islam amat memerlukan satu bentuk pengorganisasian untuk melicinkan gerak kerja ke arah matlamat Islam yang mulia. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan hendaklah kamu di antara kamu dia adalah segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari melakukan kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 100. Ayat di atas menjelaskan bahawa perlunya wujud sebuah organisasi dalam memacu ummah menuju matlamat mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mengapa pula ada organisasi? Jawapannya cukup mudah. Seorang manusia tidak akan mampu bekerja bersendirian untuk memikul amanah yang sangat berat. Ini diumpamakan seperti sebatang kayu yang mudah dipatahkan walau dengan menggunakan tangan sahaja. Okey, pengorganisasian pula akan membentuk ikatan yang kukuh yang sukar dipatahkan oleh musuh yang mahu menjatuhkan Islam itu dan tersungkur lalu dipijak dan diludah. Sebuah organisasi adalah seumpama serumpun kayu yang terikat teguh dalam ikatannya yang padu menyukarkan ianya dipatah-patahkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Surah As-Saff ayat keempat. Ayat ini selain menerangkan kebaikan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga ada menyebut akan kepentingan sebuah organisasi yang teratur, rapi dan juga kemas untuk berjuang menegakkan kebenaran Islam di muka bumi ini. Jelaslah dalam ayat ini bahawa peperangan tanpa perorganisasian yang jitu tidak kemas dan tiada wadah yang teratur, ianya tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, organisasi yang kemas dan teratur ia akan membentuk satu perancangan yang rapi lagi sistematik untuk menyediakan satu gerakan yang akhirnya amat berkesan untuk mencapai matlamat perjuangan yang diimpikan. Okey. Kepentingan penyusunan ini ialah yang pertama, penyusunan ini merupakan proses yang penting, yang mana kepentingan penyusunannya adalah seperti yang pertama, kita lihat tenaga dan sumber organisasi yang terhad dapat dimanfaatkan secara optimum. Kedua, warga organisasi akan disusun dan diberikan tugas secara tepat dan sesuai dengan kepakaran, pengalaman, kecenderungan, kemampuan serta potensi. Yang ketiga, memanfaatkan bakat dan potensi yang ada keberhasilan matlamatnya. Okey, yang keempat, dapat mengelakkan pembaziran. Yang kelima, mewujudkan pelarasan, dapat melakukan penambahbaikan, memastikan matlamat serta objektif organisasi tercapai. Okey, saya nak bagi contoh lagi, iaitu pengorganisasian. Dalam pengorganisasian yang mana kita boleh lihat sekali lagi dalam peristiwa hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang sangat satu organisasi yang sangat baiklah. Okey, baginda melaksanakan konsep di mana dengan bakat dan potensi dimanfaatkan. Okey, antaranya mari kita lihat antaranya
Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar sebagai teman ketika berhijrah. Kedua, Asma binti Abu Bakar yang masih kanak-kanak membekalkan makanan semasa baginda bersembunyi di Gua Thur. Okey, Ali bin Abu Talib tidur di tempat baginda dalam perhijrahan. Yang terakhir sekali, yang keempat, Amir bin Furairah ditugaskan untuk menutup kesan tapak kaki bagi baginda Abu Bakar dan juga Asma melalui binatang ternakannya. Okey, itu merupakan salah satu contoh yang saya dapat bagi dalam konsep pengorganisasian ataupun nama lainnya adalah penyusunan. Pemimpin merupakan individu yang memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam satu pertubuhan ataupun kumpulan. Kepimpinan ni adalah sejenis hubungan perilaku manusia dan juga pengaruh serta penghalangnya ke arah matlamat yang tertentu dengan cara yang boleh menjamin kepatuhan, kepercayaan dan juga penghormatan. Kemahiran ini merupakan sesuatu yang boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa. Kemahiran bekerjasama amat ditekankan di dalam sebuah organisasi bagi mencapai kecemerlangan. Islam menganggap setiap seorang Muslim yang mukallaf sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya mereka adalah pemimpin bagi diri mereka dan juga keluarga mereka. So, yang lebih mendalam lagi, seorang yang mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah untuk menjalankan tuntutan agama Islam serta menjauhi larangannya. Atas dasar orang tersebut sudah mencapai usia dewasa dan juga akil balik. Dalam Islam menentukan dan memilih sesuatu perkara yang sangat penting dan wajib. Ini dibuktikan dalam sejarah Islam apabila wafatnya baginda Rasulullah SAW, maka seorang khalifah telah dilantik bagi menggantikan baginda sebelum pemakaman berlaku. Baginda SAW bersabda yang bermaksud apabila keluar 3 orang dalam bermusafir, maka hendaklah dilantik seorang ketua. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Keperluan ketua atau pemimpin ini adalah jelas, iaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, terutama suruhan-suruhan yang berkaitan dengan tugas penguasa, juga untuk memberi arahan serta menjaga kebajikan dan juga keselamatan ramai, dan juga mengelak berlakunya pertelingkahan antara mereka. Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas secara berhati-hati dan tiada kepentingan peribadi dan sebagainya. Jika seorang pemimpin itu gagal melaksanakan tugas dengan adil dan mengutamakan untuk kebajikan rakyat, maka pemimpin itu bersalah dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ada sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesiapa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin rakyat lalu dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan syurga untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, kepimpinan amat perlu dalam membina dan membangunkan sesebuah organisasi ataupun persatuan. Gagal atau berjayanya bukan sesebuah organisasi itu banyak ditentukan oleh ciri-ciri dan juga gaya kepimpinan dalam satu organisasi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di atas antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka merupakan hari perhitungan. Surah Asyad ayat 26. Baik, ciri-ciri pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik hendaklah melaksanakan tugasnya secara berhati-hati dan tidak bercampur baur dengan urusan peribadi. Jika seorang pemimpin tidak menjalankan tugas dengan baik, maka akan diazab oleh Allah seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat pula mereka tidak mendapat sebarang pertolongan. Surah Al-Qasas ayat 41. Islam telah menjelaskan bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik
Dan juga di sini ada beberapa ciri utama sebagai untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Antaranya yang pertama, seseorang yang berupaya menjaga agama dan menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini untuk memelihara, menjaga dan melaksanakan syariat Allah. Okay, yang kedua, seseorang yang memiliki al-quwah, yakni kekuatan dari semua sudut sama ada fizikal, spiritual, emosi dan mental. Ketiga, seorang yang memiliki sifat takwa, kerana ciri-ciri inilah yang menjamin seorang itu berintegriti dan takutkan Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang seterusnya, seorang pemimpin itu mestilah beramanah, adil, tidak melakukan kezaliman kepada mereka yang di bawah pimpinannya. Seterusnya, seorang pemimpin itu hendaklah bertanggungjawab dan tidak sombong kepada mereka yang di bawah pimpinannya. Sikap bertanggungjawab kepada mereka yang di bawah pimpinannya. Okay? Itulah sedikit penjelasan tentang kepimpinan dari pandangan Islam. Prinsip yang seterusnya ialah pengawasan amat penting kerana ia merupakan asas dalam menentukan matlamat organisasi tercapai ataupun tidak. Pengawasan dalam bahasa Arab ialah raqabah, dan muraqabah pengawasan juga dalam pengurusan ialah sebahagian daripada pengurusan itu sendiri. Ia melibatkan keseluruhan sistem pengurusan, iaitu perancangan, penyusunan, kepimpinan, membuat keputusan dan juga pelaksanaannya. Okay, fungsi pengawasan ini cukup besar. Ia akan memastikan segala pengurusan itu berjalan dengan lancar dan dapat mendedahkan kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam bahagian-bahagian tertentu. Okay. Khususnya jika berlaku penyelungan. Okay. Dari segi operasinya, ia terbagi pada dua, iaitu luaran yang merupakan badan pengawasan dari luar, yang kedua dalaman, iaitu pihak atasan, kaki tangan atau pekerja sendiri yang mengawasi dari dalam organisasi. Oleh itu, pengawasan adalah sangat penting bagi mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghindari sebarang masalah yang besar yang akan berlaku, dapat mendedahkan mana-mana kesilapan yang berlaku dalam pengurusan dan juga dapat membetulkan sebarang kesilapan penyelewengan dengan tindakan yang sewajarnya mengikut undang-undang. Maka pengawasan juga memainkan peranan yang penting dalam mengawal sesebuah organisasi agar keadaan tidak menjadi lebih keruh. Pemimpin haruslah lebih bijak mengawal sesebuah organisasi dengan lebih teratur dan juga sistematik. Ini juga adalah salah satu fungsi dari seorang pemimpin, tapi seorang pemimpin harus memahami erti dan tujuan pengawasan. Okay, pengawasan dalam pandangan Islam pula, mari kita lihat, iaitu pengawasan ini dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, kawalan yang berasal dari diri sendiri yang bersumberkan dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang yang yakin bahawa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak berhati-hati. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan, tidakkah kamu perhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada berbicara rahsia antara tiga orang melainkan dialah keempatnya, dan tiada perbicaraan antara lima orang melainkan dialah keenamnya, dan tiada pula perbicaraan antara jumlah yang kurang dari itu lebih banyak melainkan dia berada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Okey. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat berdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian yang telah dilegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan sebagainya. Itulah sedikit sebanyak tentang controlling ataupun mengawal dalam sistem pengurusan pengendalian.